Dewan Undangan Negeri Sabah meluluskan enakmen anggota pentadbiran dan ahli Dewan Undangan Saraan Pindaan 2022 berkaitan kenaikan emolumen atau gaji ahli Dewan Undangan Negeri dan anggota pentadbiran kerajaan. Kelulusan enakmen berkenaan diumumkan Timbalan Speaker DUN Sabah Datuk Ahmad Abdul Rahman selepas bacaan kali ketiga yang dipersetujui sebulat suara anggota Dewan pada persidangan DUN Sabah hari ini. Terdahulu ketika bacaan kali kedua, Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor berkata beliau tidak menafikan wujud persepsi apabila DUN mengambil keputusan untuk menimbangkan rang undang-undang berkenaan. Sehubungan itu, beliau berkata kerajaan mengambil inisiatif untuk menaikkan kadar emolumen supaya dapat meringankan sedikit tanggungjawab dari segi kewangan dalam kalangan anggota kerajaan dan wakil rakyat. Selain itu, katanya implikasi kewangan akibat kenaikan berkenaan tidak juga membebankan kerana hanya melibatkan peruntukan kira-kira 5.6 juta setahun saja, iaitu tanggungan kerajaan jika RUU itu diluluskan. Berdasarkan kenaikan itu, gaji yang diterima Ketua Menteri Sabah disyarangkan naik kepada RM33,33 berbanding RM23,595 ketika ini. Manakala gaji timbalan Ketua Menteri pula dicadangkan naik kepada RM29,221.50 berbanding RM20,872.50 ketika ini. Bagi gaji Menteri dan Speaker pula, kadar baharu yang dicadangkan ialah RM22,869 berbanding RM16,335 ketika ini. Manakala gaji ADUN dicadangkan naik kepada RM11,130 berbanding RM7,950 ketika ini. Sementara itu, pegawai di bawah Kementerian Kerja Raya Sabah diberi amaran akan diambil tindakan jika tidak menjalankan tugas kepada rakyat di negeri ini. Menteri Kerja Raya Sabah Datuk Seri Mokhtaradin berkata beliau tidak menafikan ada pegawai didapati tidak amanah terhadap tanggungjawab yang diberikan. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan asal Lepi Alian Warisan Tunku berhubung jadual catuan air tidak efisien yang dilakukan oleh pegawai Jabatan Air Negeri Sabah. Beliau turut mengakui ada menerima laporan bahawa pegawai di bawah kementeriannya ada yang tidak melaksanakan tugas mereka. Berita seterusnya, kumpulan sawit Kinabalu akan mengeluarkan minyak masaknya sendiri sebelum hujung tahun ini, kata Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah Datuk Insinyur Syahelmi Yahya. Katanya langkah itu sebagai usaha menambah bekalan minyak masak di pasaran negeri ini. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan lisan Datuk Seri Muhammad Syafiee Abdal Warisan Senalang berhubung langkah kerajaan negeri bagi mengatasi masalah kenaikan harga barangan keperluan yang membebankan rakyat. Sebelum itu, Syahelmi memaklumkan bahawa Sabah telah mendapat tambahan kuota minyak masak paket 1 kilogram berjumlah 5,661 metrik tan sebulan. Manakala lebih 60 individu kumpulan Solidariti Anak Sabah hari ini berkumpul di luar pagar Dewan Undangan Negeri bagi menyerahkan memorandum untuk menggesa isu tuntutan waris Sultan Sulu dibahaskan pada persidangan DUN dan Parlimen. Bagaimanapun usaha itu menemui kegagalan apabila tidak wakil pejabat DUN Sabah yang tampil menerima memorandum berkenaan. Difahamkan memorandum Solidariti Anak Sabah yang mengandungi 10 perkara utama itu adalah bagi menggesa Speaker DUN Sabah Datuk Kazim M. Yahya membenarkan perbahasan mengenai isu itu. Tinjauan Desoka.com mendapati kumpulan berkenaan mula berkumpul pada jam 10.50 pagi tadi di kawasan sekatan jalan raya yang diselia pihak polis sebelum dibenarkan berarak ke kawasan tempat letak kereta di luar bangunan DUN sejauh kira-kira 60 meter. Hasrat kumpulan berkenaan untuk memasuki bangunan DUN bagaimanapun tidak diluluskan oleh pihak polis lepas maklumat mendedahkan tiada wakil daripada DUN yang akan menerima memorandum berkenaan. Kecewa dengan kegagalan itu, kumpulan Solidariti Anak Sabah akhirnya beredar dari kawasan berkenaan kira-kira jam 1.15 tengah hari tadi. Sementara itu, wakil Solidariti Anak Sabah Ismail Ayub berkata pihaknya tidak akan berputus asa dan mengambil keputusan untuk mengadakan perhimpunan secara besar-besaran. Katanya kumpulan berkenaan juga akan membuat petisyen supaya memorandum terbabit diterima dan isu dapat dibahas di peringkat Parlimen serta DUN. Seterusnya, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia sedang melaksanakan operasi mencari seorang lelaki orang kurang upaya yang hilang selepas dipercayai keluar dari rumah di Kampung Bukit Indah, Keningau hari ini. Mangsa yang hilang kira-kira jam 1 petang itu dilaporkan keluar dari rumahnya akibat masalah keluarga yang dihadapinya.
Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 1.20 petang. Katanya seramai 8 pegawai dan anggota bersama jentera dan unit bantuan perkhidmatan kecemasan terus dikerah ke lokasi kejadian. Katanya mangsa adalah seorang lelaki OKU yang berusia 21 tahun dan mengalami masalah pertuturan dan pendengaran. Pasukan operasi yang memberi respon kepada panggilan berkenaan sudah tiba di lokasi kejadian bagi mendapatkan maklumat lebih lanjut. Menurutnya operasi pencarian sedang dilaksanakan dan sebarang maklumat terkini akan dikemas kini dari semasa ke semasa. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.